Segala puji bagi Allah yang mencipta segala sesuatu bersebab. Mencipta langit dan bumi untuk manusia mendapat faedah daripada bumi dan mendapat hujan daripada langit. Mencipta para anbiya agar manusia yang ada pada zaman tersebut berada pada jalan yang diredai. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan kita semua berada di dalam rahmatnya, di dalam jalannya. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala anbiya yang telah menunjukkan kepada kita sebaik-baik jalan, dan tidak ada jalan sebaiknya kecuali jalan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, Ramadan hampir tiba. Apa yang boleh kita lakukan untuk menjadikan Ramadan kita tahun ini lain daripada yang lain, lebih daripada yang lebih, walaupun perkara yang kita lakukan perkara yang sama. Sebagai contoh, tahun lepas kita sembahyang tarawih 20 rakaat. Takkanlah tahun ni nak sembahyang tarawih 40 rakaat, Ustaz. Mana boleh. Tahun lepas saya baca Quran 30 juzuk. Kira tahun ni saya tambah jadikan 2 kali khatam. Tahun lepas sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, semuanya saya tak tinggal. Tahun ni nak tambah apa lagi, Ustaz? Jadi ada perkara yang boleh kita tambah, ada perkara yang tak boleh kita tambah. Tetapi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita satu perkara. Satu perkara ini menyebabkan seseorang itu diredai oleh Allah. Satu perkara menyebabkan syaitan sangat benci dengan orang tersebut. Satu perkara yang menyebabkan orang itu mampu mendapatkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Perkara yang saya sebutkan ini adalah perkara yang sangat-sangat normal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disebabkan peredaran zaman ketinggalan dan begitulah, maka sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hilang sedikit demi sedikit, sehinggalah sampai kepada zaman kita ada di antara kita yang masih tidak tahu sunnah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ke dalam diri kita sunnah daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada awal Islam, ketika mana turunnya wahyu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj bersama dengan Jibril, bersama dengan Mikail, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menerima fardu salat, kemudian turun. Apabila sampai ke Mekah, bila waktu salat sembahyang yang pertama, sembahyang zuhur. Apabila sembahyang zuhur tu, Nabi SAW sembahyang zuhur, diajar oleh Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam bagaimana nak salat. Habis Nabi salat tak ada wuduk ke? Jadi bila pula datang wuduk ni? Para ulama kata datang ketika mana Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur yang pertama tu. Pada permulaan, setiap kali orang nak sembahyang kena wuduk. Setiap kali nak sembahyang kena wuduk. Jadi kadang-kadang susahlah. Pada awal Islam semuanya kena berwuduk. Maka susah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi mengubahnya dengan menggantikan satu sunnah ini untuk setiap ibadah. Apakah sunnah ini? Sunnah ini, tuan-tuan, menyebabkan
Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepadanya wahyu. Ditanya kepada Sayyidina Jibril, "Ya Jibril, limaza, kenapa lambat sangat wahyu tak sampai kepada aku ni?" Kata Jibril, "Fakaifa la, bagaimana tidak wahai Muhammad? Umat kamu, sahabat-sahabat kamu, mereka-mereka ini tidak memotong akad kuku-kuku mereka. Yang kedua, mereka ini tidak membersihkan tangan mereka setelah mereka makan, sehingga menjadikan tangan-tangan mereka ini kerak dan menyebabkan air tidak masuk. Yang ketiga, mereka tidak bersiwak membersihkan mulut-mulut mereka. Bagaimana wahyu nak turun kalau mereka ingin membaca Al-Quran, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila seseorang membaca Al-Quran, maka perlulah dia melakukan sunnah ini. Kerana ketika mana dia membaca Al-Quran, malaikat ada di hadapan mukanya. Mulutnya malaikat itu akan mengikut akan mulutnya kita. Jadi kalau mulut kita busuk, agak-agaknya malaikat akan duduk depan mulut kita. Allah. Jadi apakah sunnah ini? Sunnah ini yang menyebabkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayatnya pun masih lagi memerlukan sunnah ini. Sunnah ini menjadi seolah-olah makanan, sesuatu yang dikunyah oleh para sahabat adalah siwak. Kalau bahasa Melayu, bersugi. Apakah siwak itu? Siwak adalah gosok. Gosok yang kamu gosok itu pada mulut, itulah dia siwak. Baik, cuba bayangkan. Di dalam sebatang siwak terdapat di dalamnya hampir 38 sunnah Rasulullah. Bayangkanlah, di dalam nak memegang siwak pun baginda Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana nak memegang siwak. Terdapat satu riwayat daripada Sayyidina Sa'id ibni Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahawa jangan kamu itu memegang siwak dalam keadaan menggenggam, kerana ditakuti mewarisi buasir. Kemudian saya terfikir balik, bukankah kita menggenggam berus gigi untuk menggosok gigi? Maka jangan salahkan kecuali diri sendiri kalau sekira mana kita mewarisi buasir. Ini antara salah satu daripada kenapa siwak ini mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Siwak ini mampu mendatangkan kasih sayang, khususnya antara suami dan isteri. Bagaimana siwak ini mampu mendatangkan kasih sayang antara suami dan isteri? Apa kaitannya dengan Ramadan yang kita cerita tadi? Baik, tunggu dan lihat, saksikan Lubang Hikmah.